Assalamualaikum semua. Selamat malam. Okey, hari ini kita ada jemputan khas iaitu nutritionist Puan Siti Huda. Puan Siti, okey, boleh tak you introduce sedikit tentang yourself? Okay, alright. Thank you, Dr. Nadia. Hi everyone. Saya Huda. Okay, so I'm a nutritionist. Currently, I kerja sebagai pegawai sains pemakanan lah di Pejabat Kesihatan Manjung, specifically di Klinik Kesihatan Pantai Remis lah. Okay, so far I've been working with the government lebih kurang dalam 6 tahun dah lah. Previously, I worked in a private sector. Okey. So sebenarnya saya dengan Puan Huda dah lama kenal dan saya rasa dia punya nasihat and dia punya training yang dia selalu jalankan memang sangat best. So dia boleh sampaikan info yang sangat banyak. So siapa yang watch malam ni korang take note apa yang dia cakap. So actually Puan Huda, kita nak panggil Puan Siti ke Puan Huda? Alah, tak payah performer. Tak payahlah performer, panggil Huda je. Huda je. Okay, alright. So macam ni, actually time PKP ni, I sendirilah berat badan I naik mendadak. I rasa ni adalah paling gemuk yang, I memang paling gemuk lah, I tak pernah rasa gemuk ni. Sensitif tu, ayat gemuk tu. Gemuk sangat and I boleh rasakan when I bangun daripada tidur, tiba-tiba macam I ada plantar fasciitis. Plantar fasciitis ni dia sakit dekat tumit dengan tapak kaki. So antara sebabnya ialah apabila kita berat badan kita naik tak seimbang dengan kita punya saiz. Tu yang saya kena dan baru saya rasa okay, this is too much lah. So sebab tu saya invite Huda untuk hari ni untuk ajar kami cara menjaga pemakanan semasa PKP. So actually time PKP ni tambah lagi dah extend 2 minggu ni, so saya agak risau. Kalau dah setakat ni saya dah macam ni, nanti tambah lagi 2 minggu macam mana kan? Tanyalah, kenapa berat badan boleh naik mendadak semasa PKP ni? Okay, bila PKP tu diumumkan, okay, so basically all of us are working from home. Kebanyakannya lah, betul tak? Semua terpaksa kerja dari rumah. I think even Dr. Nadia pun bekerja dari rumah. Betul. Okay, kecuali yang kerja di kesihatan masih lagi terpaksa pergi kerja lah. Okay, so bila kita berbezakan keadaan dia, bila kita bekerja, okay, biasanya kita akan bergerak lebih banyak. Okay, kita akan bergerak lebih banyak, more activity fizikal yang kita ada. Okay, tapi bila ada PKP, bila kita terpaksa orang kata apa, duduk di rumah, stay at home during this PKP, apa yang berlaku adalah kita akan kurang dari segi kita punya aktiviti fizikal. Okay, tapi kenapa berat badan tu bertambah? Is it because of like because kita kurang aktiviti fizikal ke ataupun kenapa? Okay, so pertama kita kena faham bahawa macam mana berat badan tu boleh bertambah. Okay, formula untuk orang kata apa, kita panggil weight management lah okay, pengurusan berat badan ni ialah bergantung kepada keseimbangan tenaga. So tenaga ataupun dekat sini kita panggil, biasanya tenaga kita dapat daripada apa kata, tenaga ni adalah kalori yang kita ambil. Okay, so kalau kita boleh seimbangkan orang kata apa, kita punya tenaga yang digunakan dan juga yang dimasukkan ke dalam badan, insyaAllah kita boleh maintain berat kita. Alright, okay, so kalori masuk, kalori keluar. Kalau maintain sama banyak, dia akan orang kata apa, berat tu akan maintain. Alright, tapi katalah during PKP macam I sebut just now, kita akan kurang aktiviti fizikal. Betul? Kurang aktiviti fizikal, mungkin kita makan masih sama macam sebelum kita PKP. So the amount of, orang kata amount of kalori yang masuk tu sama. Tapi apa yang berlaku ialah aktiviti fizikal kita berkurang. Itu pun boleh lead to, orang kata apa, weight increment lah, berat tu akan bertambah. Okay, ditambah pula lagi bila you kurang bergerak, kurang physical activity tetapi aktif memasak pelbagai jenis makanan, aktif makan. So, dia punya neraca kat sini dia akan jadi lebih lagi lah tak seimbang. Okay, jadi akan banyak lagi berat badan yang akan
naik. That is the reason why kita increase weight during PKP. Basically because kita maybe adding up too much calorie. But we are orang kata apa, spend less physical activity. Tak bergerak. Okey, dengan sekarang ni banyak resepi viral saya tengok dalgona coffee kan. Masih dah cuba. Yes. Dalgona coffee dan a lot of macam benda-benda yang orang cuba kan. Waktu tu lah resepi-resepi baru semua cuba. Donut lah. I see a lot of people making donut at home. Betul lah, betul. Even my daughter call me, mama nak buat donut. Okay, so memang banyak masa terluang. So salah satunya digunakan untuk mencuba resepi-resepi baru daripada tak pandai masak terus jadi pandai masak waktu ni kan. Okay, tetapi orang kata apa, bagaimana impact benda ni kepada, sekarang kita cerita pasal berat badan. Okay, apakah impact dia kepada kita? Alright, tapi tak bermakna kita tak boleh minum dalgona, tak boleh makan donut. Sebenarnya boleh, as long as we know how to balance our, orang kata apa, calorie in and calorie out tu. Okay, so we can still have our weight to maintain. Tapi masalahnya yang berlaku dari fasa pertama, fasa kedua PKP ialah a lot of people are spending too much time in orang kata apa, makan lah. Betul. Dia macam saya rasa kan fasa pertama PKP saya naik 5 kilo, fasa kedua 5 kilo, fasa ketiga 5 kilo. Macam tu lah. Okay. So saya nak tanya, okay, dalam masa PKP ni macam mana nak turunkan berat badan? Okay, ni cerita maksudnya kita dah ternaik fasa 1, fasa 2, now kita baru realise yang berat badan kita dah naik. Yang bagusnya ialah kita dah sedar. Jangan terus orang kata apa, hanyut aja kan. Yang penting dah sedar. Alright. Okay, so macam mana kita nak turunkan berat badan waktu PKP? Okay. First of all, kita dah tahu macam berapa berat yang kita naikkan. Kita dah tahu berapa banyak orang kata apa, kesan daripada pemakanan kita during PKP ni telah impact kepada berat badan kita. Okay. So pertama kita kena tahu status kita sekarang kat mana. Okay, we know that we are putting on weight, but are we in the normal range or not? Okay, sebab apa? Sebab bila kita dah tahu kita punya status, at least kita, let's say katalah, alamak dah ter-overweight pula kan. Okay, we have to ambil tindakan yang segeralah untuk orang kata apa, kembali semula ke berat badan yang asal, ataupun orang kata berenang baliklah ke tepian tu. Okay, so macam mana kita nak turunkan berat badan? Kita dah tahu berat badan kita. After that kita tetapkan kita punya orang kata apa, sasaran lah, ialah mesti nak kembali semula. Betul tak? Okay, katalah dah tidur, kata naik 10 kilo. Mungkin adakah kita aim kita nak turun balik sebanyak amount yang sama? Okay, so kita dah tahu berat, kita tetapkan sasaran penurunan. Okay, and then after that kita dah tetapkan sasaran penurunan tu, kita orang kata apa, kita susun pula kita punya strategi berapa pengambilan kalori yang kita perlukan. Okay, basically kita orang kata apa, pengambilan kalori yang sesuai lah untuk wanita macam kita ni is actually around 1,500 saja. 1,500 ni pun dah orang kata apa, cukup bagus. Lagi-lagi tempoh PKP ni kita tak berapa banyak sangat bergerak. Apa-apa pun it's very individual, depend. Secara generalnya itulah amount kalori yang kita perlukan. So daripada amount kalori yang kita perlukan ni, kita divide pula into berapa kali meal yang kita nak makan satu hari. Okay, katalah kita perlukan, okay, biasanya saya akan suggest satu hari you ambil 3 kali main meal. 3 kali makan utama. Okay, breakfast, lunch, dinner. Okay, itu very important lah 3 main meal ni. Alright, so maksudnya kalau kata makan 3 kali satu hari, maybe satu meal you around 500 calorie. Okay, around 500 calorie, tengah hari pun lebih kurang yang sama, malam pun lebih kurang yang sama. Okay, dan yang penting kena, it's not only about calorie. Kita kena pastikan juga plate kita tu balance. Okay, balance, seimbang, ada makanan yang memberikan tenaga so that we will be energetic during throughout the day. Okay, sepanjang hari tu rasa energetic, ada tenaga yang kita boleh gunakan. Kemudian makanan yang memberikan nutrien
Okay, selain pada makronutrien, it's also micronutrien seperti sayur-sayuran, buah-buahan, okay, and then proteins, jangan hanya kita makan benda tu, okay, I want to eat like 500 calorie tapi all comes from carbohydrate sahaja. So dia tak balance, dia tak seimbang, and then tak pelbagaikan pun. Everyday pagi-pagi makan biskut hapseng. Okay, makan biskut hapseng, orang kata apa, uh, keping-keping, celup dengan kopi. So that's one, kata apa, tak seimbang, tak cukup lah, mungkin akan kekurangan setengah-setengah mikronutrien waktu tu. So kena seimbangkan. Ikut plate tu, suku-suku separuh. Kalau pernah, agaknya pernah dengar tak? Dr. Nadia mesti pernah dengar kan? Pernah. Pernah dengar. Okay. So yang macam kita kawan-kawan kita yang lain ni saya tak pasti pernah dengar tak? Okay, ikut plate suku-suku separuh tu pun that is for me is antara yang terbaik lah. Orang kata apa, cara pengambilan makanan untuk waktu makan utama yang terbaik. Suku daripada pinggan tu ialah nasi ataupun kita orang Malaysia nasi kan. But tak semestinya nasi. We can eat pasta, we can eat roti. Tapi balancekan dengan other thing. Suku lagi protein, and then separuh daripada pinggan kita mestilah sayur dan buah. Okay, alright. So 3 kali satu hari, ambil dengan air yang air kosong preferably. Okay, sebab apa? Air kosong, kosong kalori. Kosong kalori. Kalau you ambil dengan air lain, satu gelas mungkin 60 kalori, 100 kalori, 150, 200. Actually kan, untuk pemakanan, ada tak jadual yang kita kena ikut? Sebab apa yang saya perasan ni, semasa PKP ni, jadual kita dah terlampau, how do you say, even on the weekends itself, like on Saturday and Sunday, kita rasa those are our rest days kan. Kita nak macam relax. So apabila PKP ni, setiap hari ni nak relax. Saya ni yang dah terbiasa sangat bekerja, apabila saya masuk PKP ni, saya rasa culture shock tau. So saya akan rasa macam nak makan. So ada tak jadual yang kita boleh ikut ataupun masa yang kita perlu makan supaya kita mengelak daripada makan terlampau kerap dan banyak? Okay, alright. So now during PKP memang kita all day is rest day lah. All day is rest day. And then I think I can see like a lot of people yang all day is cheat day juga. Betul. Kan? Alright. So jadual. Basically first you have to determine. Macam yang saya cakap tadi, pertama makan utama tu penting. Okay? Alright. So sekarang ni makan utama, you tahu you kena ada breakfast, you kena ada lunch, you kena ada dinner. Alright? So you plan your when you nak makan you punya breakfast. You plan bila you nak makan you punya lunch and dinner. So selalunya kita kebanyakan orang akan breakfast, and orang kata apa, breakfast time tu is lebih kurang dalam pukul 7 hingga pukul 8 pagi. Okay, so 7 hingga 8 pagi you plan untuk you punya breakfast, main meal. Okay, so balance ikut konsep yang kita sarankan tadi. Okay, yang kedua ialah lunch. You can have your lunch pukul 12 hingga pukul 2. Tu standard actually. Even you kalau you bekerja pun, timing tu I think is timing yang standard. Okay, dan you punya dinner between mungkin pukul 6 hingga 8. This is recommendation only. It mungkin berbeza-beza ikut orang lah, sebab orang pun bangkit lain-lain kan. Ada orang bangkit pukul 5 pagi, pukul 4 pagi ke. So I tak pasti, but this is I think normal orang kata timing yang sesuai untuk kebanyakan orang. Okay, so that is you punya masa untuk makan utama. So yang seterusnya ialah kalau antara pagi ke tengah hari kan, kalau kita rasa lapar. Okay, so there will be a snack time lah waktu tu. Sama juga dengan petang, antara makan tengah hari dengan makan malam, snack time. Kalau you nak makan snack time, ambillah at least selepas 2-3 jam you makan utama. Jangan always makan aja. Dah habis ni makan makan tengah hari kan. Habis makan tengah hari, pencuci mulut. Dah keluar daripada orang kata apa, dining room dah tak duduk kat meja makan, duduk kat depan TV, nak makan apa lah ni, rasa macam nak mengudap-ngudap kan. Okay, yang itu memang tidak digalakkan. So you have to stick to you punya jadual makan. That's why you have to plan. Okay, bukan sahaja you kena plan apa yang you nak makan. Let's say katalah ini weekend kan, you dah
rancang-rancang lah, hari ni pun satu, dah cun lah sangat, esok dah boleh rancang apa yang you nak makan for the whole week. Okay, rancang apa you punya menu untuk breakfast, rancang apa menu you untuk lunch and also dinner. And if you really need snacks sebab you tak tahan lapar, you also have to plan lah what type of snack yang you nak ambil. Okay, untuk you punya minum pagi ke, minum petang ke. Okay, so you have to plan. You plan your time and also you plan your meal. So besok, ambil masa, tengok apa yang ada dekat kita punya pantry, dekat kita punya fridge, okay? Senaraikan apa menu yang kita boleh buat. Okay, based on healthy concept punya meal lah. Okay, sama juga dengan snacks. Bila sebut snack ni, jangan ingat snack tu macam jajan, apa lagi, snack-snack yang biasa orang ambil, kerepek, Keropok. keropok, lepas tu kan kek batik, apa lagi, donut actually is donut ke ataupun apa-apa kuih boleh, tapi masalahnya yang kita ambil tu terlalu berlebihan lah. Mana ada orang makan sebiji, orang makan sampai, yelah kalau selagi ada dalam mangkuk tu repeat kan. So kita kena plan, kita kena tahu berapa banyak kuantiti yang kita nak ambil. Okay, kalau meal tadi kita ikut orang kata apa, suku-suku separuh kan portion dia kan. So now we are talking on portion control. Yang snack ni sebaiknya sebenarnya buah-buahan ke kacang ke macam tu. But let's say if you want to eat kuih lah, terasa alamak macam petang ni makan roti jala, boleh, fine, tak ada masalah. Okay, tapi limitkan kuantiti dia kepada 1 ataupun 2 pieces saja kalau kuih muih. Okay, kalau katalah nak makan kek, jangan ambil kek yang terlalu, orang kata apa, 10 satu loyang tu kan, kerat 10 mungkin kita ambil size yang kecil sedikit daripada biasa. Sama juga minum dalgona coffee waktu snack time, alamak terasa nak minum dalgona coffee pukul 4 petang kan. Nak bagi mata tu jangan layu sangat lah. Okay, buat kita ada banyak resep. I think dekat Facebook bahagian pemakanan pun ada share dalgona coffee yang sihat, yang kalori dia lebih rendah. Gunakan low fat milk, okay, kurangkan gula dia. Okay, jadi tak adalah dia akan sampai orang kata apa 300 kalori sekali minum orang kata apa dalgona coffee. Lepas tu gunakan size plating ataupun cawan yang kecil. Bila makin besar kita makin banyak kalori. Sama dengan pinggan kan. Okay, pinggan yang kecil. Lebih orang kata apa, terkawal kalori dia. Tapi yang penting jangan berulang lah. Okay. Je kan. Alright, so kalau macam semasa PKP ni, sekejap kita ada banyak soalan Okay, ada yang tanya, boleh tahu tak cara menjaga pemakanan untuk kanak-kanak sama ke dengan orang dewasa? Cara pengambilan makanan kanak-kanak dan dewasa lebih kurang sama. Cuma mungkin kanak-kanak pun ada banyak kategori. Kita ada young children, okay, yang kurang daripada 7 tahun. Kita ada kanak-kanak sendiri lebih kurang dalam 7 hingga 12 tahun, dan juga kita ada remaja. So the difference is in the amount of calorie yang diperlukan. Okay, kalau kanak-kanak mungkin kalori dia tengoklah katalah yang setahun lebih kurang dalam 1,000 kalori. Tapi kanak-kanak yang 7 tahun dah 1,000 lebih kurang 1,200 1,300 kalori. Yang remaja pula 1,800 ataupun 2,000 kalori. Okay, jadi perbezaan dia kebanyakannya ialah dari segi jumlah kalori yang mereka perlukan. Kemudian mungkin dari segi mikronutrien jugalah. Mikronutrien ada yang kurang sikit, ada yang tinggi sikit, okay. Jadi cara orang kata apa pengambilan tu, macam katalah teknik konsep suku-suku separuh tu boleh aja apply for children ataupun adult tu sendiri. Tak ada masalah. Cuma kita adjust sendirilah. Dah tu kalau kita, anak kita tu umur 5 tahun, takkan kita nak bagi portion yang sama macam kita makan kan. So kita adjust dari segi portion mereka tu kita kecilkan sedikit. Dia punya nasi dia ke. Dan jangan lupa, mentang-mentang anak kecil kan kita selalunya masalah ibu ayah kadang-kadang makan suku-suku separuh. Tapi anak kita tengok dia cuma ada suku-suku je. Separuh tak ada. Separuh tak ada sayur dan buah. Because they think anak saya tak makan sayur, anak saya tak makan buah. Okay. Tapi sebenarnya anak yang kecil pun perlu juga sayur-sayuran dan juga buah-buahan sama seperti orang dewasa. Lagipun kita nak latih tu daripada kecil jugalah, kita kena latih mereka makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okay.
tips untuk mereka yang selalu asyik rasa nak makan ni. All the time nak makan kan. Rasa nak makan ni mungkin satu macam dia mungkin kebosanan, tak tahu nak buat apa. Dah habis makan, lepas tu tengok TV sambil nak tengok TV. Kan? Nak tengok TV macam dekat sinema kan. Kita rasa macam nak kunyah-kunyah something semua kan. Ataupun mungkin dia stres. Tak tahu lah apa yang dia stres sangat. Stres sebab duduk rumah tak boleh keluar ke kan. Okay, so ini akan lead to macam rasa nak makan. Tapi faktor utama yang akan menyebabkan kita makan adalah bila benda tu available. Okay, bila yang kita nak mengudap tu available. For example, katalah kita ada jajan ke, kita ada keropok ke kan. Sebab dia ada di pantry ataupun di dapur kita, maka sebab itulah yang kita akan pergi, orang kata apa, ambil dan kudap tu. Tapi katalah kita tidak ada. Let's say it's only like kita cuma ada fruit saja in our fridge. So, tendency kita akan ambil fruits lah. Of course, waktu tu kita nak makan, so kita akan ambil fruits. Maksudnya pemilihan apakah barang kudapan ataupun snack yang di rumah tu pun penting untuk kita plan. So esok when you go to grocery, rancang apa snack yang you nak letak di pantry ataupun di dapur. Sebab kalau you pilih memang keropok, you bawa balik keropok, you will eat keropok. Betul tak? And it's high calorie. Okay. Alright, so very good advice. So sebenarnya planning lah untuk apa yang kita nak beli, sebab sekarang ni kita dah masuk ke fasa ketiga PKP, tapi macam sebab I tak keluar rumah, so my husband was telling me yang sebenarnya waktu ni tiba-tiba ramai orang keluar rumah. So actually tolonglah jangan keluar rumah sebab kita kena bantu untuk flatten the curve, dan macam Huda cakap tadi, kena plan out apa senarai benda yang kita nak beli so that kita tak terlebih beli. Sihat. Apa makanan yang perlu kita elakkan supaya berat badan tak naik, dan juga ada tak makanan yang kita makan kita akan lagi kenyang untuk jangka waktu masa yang lebih lama. Okay, makanan yang kita kena elakkan. Kita pun tahu bahawa kenapa berat badan kita naik ialah basically sebab kita ambil kalori tu lebih daripada biasalah. Okay, alright. So pertama sekali cuba elakkan makanan yang jenis rapuh, yang kurang nutrisi. Okay, sebagai contoh keropok, biskut-biskut berkrim. Okay, apa lagi, orang kata macam makanan-makanan yang bersantan. Okay, sebab semua ni kalori dia tinggi. Okay, high calorie food but with less nutrient. Okay, so elakkan makanan yang kalori tinggi, elakkan makanan yang kita tengok, katalah let's say kita beli barang yang jenis kita beli di luar kan, okay, yang ada food fact kan, kat belakang dia food label, kita tengok apa nutrisi yang dia ada. Kalau dia kalau kita tengok hanya macam hanya ada satu jenis nutrisi sahaja, lepas tu kalori dia pula tinggi. Sebagai contoh jajan, biasanya jajan ni memang orang kata keropok-keropok ni kalori dia memang sangat tinggi. Okay, so kita cuba try to cut off from our shopping list and replace with much better food lah. Okay, much better food kat sini vegetables, fruits sebab dia vegetables and fruits ni ini nak masuk kepada yang kedua tadilah, yang macam Dr. Dania tanya, makanan yang boleh memberi rasa kenyang yang lebih lama. Okay, sebab apa? Sebab dia ada serat. Okay, so bila dia ada serat, kita makan bersama makanan yang memberikan tenaga, makanan utama yang bagi tenaga. Okay, dia dapat membantu untuk kita rasa lebih kenyang, and then kenyang tu pun akan tempoh lebih lama lagi. Berbanding dengan kalau katalah kita makan certain especially main meals lah. Let's say kita hanya makan nasi dengan ikan aja. Okay, biasa satu pinggan nasi, ikan, sayur, buah. So kita ada lebih kurang 4 item. Tapi sebab kita tidak ada sayur dan buah, maka kita hanya ada nasi dan ikan. Apa yang berlaku? Biasanya kita akan rasa kurang kenyang lah. So apa yang kita buat ialah kita tambah lagi kita punya nasi, ataupun kita akan tambah lagi kita punya lauk. Sebab nak mencapai rasa kenyang yang sama sewaktu kita ambil makanan yang memang complete meals tadi. Seperti nasi bersama orang kata apa, lauk atau buah dan juga sayur. It doesn't have to be nasi. Mungkin kat rumah ni ada orang kata bosan lah, tiap hari makan nasi je kan. Okay, sama juga kalau katalah kita makan jenis-jenis noodles. Okay, noodles, spaghetti kan. Try to make it balance. Okay, add on the vegetables, add on
buah, sebab this is makanan, kumpulan makanan yang boleh membantu untuk you rasa kenyang tu lebih lama. Okay, and for biscuits, macam tadi, makan biskut yang berkrim, it's high in calorie, high in fats, okay. Mungkin you boleh ambil biskut yang jenis high fiber. Okay, jenis high fiber pun dapat, orang kata apa, satu, kalori dia lebih rendah berbanding yang biskut berkrim tadi. Okay, kemudian dia ada fiber. Macam saya cakap tadi, fiber tu bagus untuk buat you rasa kenyang lebih lama. Okay, ada soalan daripada Frau Faiz, boleh tak bagi contoh makanan berserat ataupun high fiber? Okay. Makanan berserat is apa-apa sahaja daripada jenis sayur, fresh fruits lah. Fresh fruits, fresh vegetables. Okay. All fresh fruits, fresh vegetables yang you makan tanpa you proses lagi, biasanya memang kaya dengan fiber. Okay, tetapi katalah dia sudah di blend, let's say buah-buahan kan. Okay, you dah blend, you dah masuk extractor, juice extractor, biasanya dia punya fiber tu berkurang lah dekat situ. So kalau boleh makan orang kata apa, makanan tu tanpa dalam bentuk fizikal dia seperti buah-buahan ataupun masih lagi dalam bentuk fizikal dia seperti sayur-sayuran. A little bit of cooking tak ada masalah kat sini. Itu buat cooking tu untuk bagi kita rasa nak makan lebih, nak makan lah kan, nanti semua tiap-tiap hari ulam aja kan, bosan pula kan. Tiap-tiap hari ulam tak masak langsung. So a little bit of cooking with less oil and more of orang kata apa, ingredients yang baik seperti bawang ke, garlic ke, rempah atau apa-apa jenis herba yang lain, tak ada masalah. Yang penting jaga garam jugalah. Garam tu kita tak boleh ambil lebih. Satu hari lebih kurang 1 sudu teh garam sahaja sehari. Okay, jangan lebih daripada tu. Belum campur lagi yang dalam kicap lah, dalam orang kata apa, serbuk-serbuk perasa lah kan. Tapi garam pun kita jaga. Jangan asyik nak jaga orang kata apa, makanan yang orang kata apa, balance semua. Jaga tu biar kita jaga semua. Okay, elak makanan berlemak, elak makanan bergoreng. Yang ni satu lagi. Kalau katalah makanan, I think even dekat rumah sendirilah, penggunaan minyak tu nampak meningkat sikit sebab kita banyak makan di rumah kan sekarang ni kan. Okay, try to minimize penggunaan minyak sebab minyak bagi you kalori yang sangat tinggi. Satu sudu kecil minyak ada lebih kurang dalam 1 gram lebih kurang dalam 9 kalori. So satu sudu kecil is 5 gram, lebih kurang dalam 45 kalori macam tu. So kalau you tumis sayur tu, you tak tahulah, you kira tak minyak dia kan, mungkin tuang aja kat dalam pan. Tuang je dalam pan, tak tahu dah berapa kalori. So all those oily food, fried food memang tinggi kalori lah. Selain pada santan, ni tiap-tiap hari masak lemak kan. Okay, so cuba untuk minimizekan all these high fat foods, high calorie foods tu. Okay, so Frau Faiz tanya lagi, kacang dikira berserat tak? Kacang ni dikira makanan berserat tak? Okay, kacang saya anggap kat sini kacang, ada banyak jenis kacang, okay. Kacang kuda, kacang tanah dan sebagainya. Yang itu yang bagi saya mudah nak dapat lah. Kacang tanah, biasa kita makan yang dekat sebagai junk food tu kan. Okay, and then kacang kuda. Ada, yes, makanan ni ada serat, okay. Tetapi tengok jenis kacang yang kita ambil. For example, kacang tanah mungkin tend to be high in fats. Dia punya lemak tu lebih tinggi. Okay, so kalau you ambil banyak, satu paket of orang kata apa, kacang cap apa-apalah kan, and you makan tanpa control dia punya amount, so it will lead to high calorie. Okay, banyak berlebihan. Tapi kalau macam kacang kuda, lemak dia tak setinggi kacang tanah goreng tu. Okay, dia orang kata apa, bukan sahaja kurang lemak, tapi dia juga ada sebagai salah satu sumber protein untuk mereka yang mungkin vegetarian. For example, kita ada yang orang kata like certain people they vegetarian on certain days kan. Okay, so kacang kuda ni antara kacang-kacang yang boleh diambil sebagai salah satu sumber protein juga. Antara kacang lain lagi satu, macam saya sendiri suka kacang soya.
bukan kacang soya yang buat air tu, tapi edamame lah. Hmm. Kadang-kadang makan. Bila I rasa, I ada macam suka juga beli yang packing kecil-kecil, kan ada juga simpan dekat fridge. So itu pun salah satu kacang yang memang antara kacang yang orang kata apa kurang lemak tapi ada serat juga. So tengok jenis. You have to tengok apakah jenis kacang you nak makan. Sebab ada kacang kategori fats, ada kacang dia kategori dia ialah ada sedikit carbohydrates, ada sedikit protein, so it's different. And then tengok cara you masak tu macam mana. Hmm. Yang penting kena tahulah portion untuk setiap item yang you nak makan tu. Okay, so it's all about control actually kan. Okay, Yes. alright. So, so kita dah kat hashtag ketiga. Kat sini macam go short sikit tau. So, siapa yang nak menang hadiah ni korang kena hashtag nak fit. Kenapa I buat hashtag ni? Supaya korang lagi concentrate dengar apa yang diceritakan. So, actually, insyaAllah I already plan beberapa live sessions dengan beberapa tetamu yang lain juga. So, kita akan banyak sharing tentang kesihatan, tentang beauty, lifestyle dan macam-macam lagi lah. So siapa yang first time tengok saya pada hari ini, so please share apa yang you tengok malam ni kepada 10 group, tag kawan-kawan, and then kita ada free gift kita nak bagi pada 5 orang. So kita dah ada 2 pemenang. Kita nak pilih pemenang ketiga iaitu yang siapa yang hashtag nak fit. Siapa nak hadiah, tolong hashtag nak fit sekarang sebab kita nak pilih pemenang ketiga. Siapa yang share pada 10 group, tag kawan-kawan, hashtag nak fit, baru kita akan pilih sebagai pemenang lah. So actually I ada buat e-book, so insyaAllah siapa yang tengok pada malam ni, korang akan dapat e-book saya secara percuma. Okay, so I nak pilih pemenang ketiga. Okay, so nak pilih siapa ni okay. So yang I paling nampak ni lah Yatix. Yatix. Dia hashtag nak fit banyak. Okay, so tahniah Yat. Tolong DM kita untuk dapatkan you punya hadiah. Okay. So untuk hadiah keempat, I tak naklah buat hashtag dah. I nak korang tanya soalan. Baru best. So korang tolong tanya soalan. So soalan yang paling best kita akan pilih dan untuk dapatkan hadiah misteri. Okay. So jangan lupa untuk share kepada 10 group, tag kawan-kawan and tanya soalan. Termometer pun dah keluar. 36.6. Okay, so I nak tanya di musim COVID ni actually banyak benda yang kita risaukan, kita risau terjangkiti virus tersebut. Adakah ada makanan khas untuk meningkatkan sistem imun kita? Okay, so waktu musim COVID ni macam-macam keluar. I pun selalu tengok macam-macam jenis makanan. Orang kata apa, tips kan ambil ni makan tu. Betul. Katanya dapat mencegah, dapat orang kata apa, meningkatkan imun dan sebagainya. First of all, we have to remember this. Tidak ada satu diet ataupun makanan pun yang buat masa ni lah yang dapat orang kata apa, merawat ataupun mencegah kita daripada mendapat jangkitan penyakit coronavirus ni ataupun COVID-19 ni. Okay, so tidak ada tak ada special diet ataupun special food buat masa ni. Okay, tapi apa yang kita boleh lakukan ialah kita ambil pelbagai jenis makanan, okay, a variety of food. Sebab kalau kita hanya khas kepada satu-satu jenis makanan sahaja, ianya mungkin tidak mampu untuk menyokong sistem imuniti badan kita yang normal. Sebab tak ada kalau ikutkanlah imuniti badan kita ni dia memerlukan semua jenis nutrisi, semua jenis nutrien yang ada. So tak boleh fokus on one type of food sahaja. Meanwhile ada type of food you orang kata apa, you neglect kan, you abaikan. Sama juga fokus on certain nutrient sahaja. Vitamin sahaja. Okay, vitamin mungkin ramai orang tengok, I tengok fokus vitamin C saja. Waktu ni. Okay, tapi macam mana pula dengan micronutrient yang lain? Macam mana pula dengan vitamin yang lain? So untuk menyokong sistem imun badan yang normal, okay, untuk berfungsi secara baik, sebenarnya kita perlukan semua jenis nutrien daripada pelbagai jenis makanan. Okay,
eats a lot of vegetables and fruits. It come back to that. Okay, makan banyak vegetable, makan banyak fruits, because all these vegetables and fruits dia mengandungi vitamins dan juga mikronutrien yang penting. Okay, I tak perlu nak cakap lah makan nasi ke mi ke ataupun makan lauk pauk, sebab yang ini biasanya orang tak lupa. Every day they will take all this nasi ataupun carbohydrates, mi, spaghetti dan macam-macam, lauk pauk semua orang jarang lupa. Tapi yang sering kali orang abaikan adalah vegetables, okay, sayur dan juga buah. Sedangkan all these vitamins and micronutrients comes from a lot from vegetables dan juga fruits. Okay, bila makanan you berbagai, makanan you seimbang, ambil dalam portion yang terkawal, barulah kita dapat support immune system kita dengan baik lagi. Sebab tak jaga, selain pada jaga orang kata apa, kita punya sayur dan buah tadi, kita pun kena jaga portion tadi. Sebab apa? Kalau tidak, kita akan increase in body weight and will lead to, mungkin kita akan develop penyakit-penyakit yang tak maulah, yang kita kalau boleh kita nak elakkan, NCDs lah, seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Semua tu akan membuatkan kita akan cenderung untuk jadi individu yang immune system dia akan terjejas. Okay, so very good explanation. So I nak remind untuk siapa yang nak menang hadiah sekarang ni, kita tak buat hashtag, kita nak you tanya banyak-banyak soalan, sebab bukan senang tau you nak dapat nasihat yang sangat bagus daripada nutritionist. I pun banyak belajar pada malam ni. So korang tolong tanya banyak-banyak soalan, share kepada 10 group and then tag kawan-kawan, sebab kita nak orang ramai tahu benda-benda ni. Sebenarnya kalau kita tak cari this type of knowledge, memang kita takkan jumpa. Then untuk jumpa nutritionist ni, usually yang kita refer to nutritionist yang ada masalah, betul tak? Tapi sebenarnya kita sendiri, prevention is better than cure. So prevent it before kita kena berjumpa. So Ira ada soalan, boleh saya tahu intermittent fasting ada risiko untuk memudaratkan kesihatan atau tidak? Intermittent fasting, okay. Intermittent fasting quite famous jugalah ya. I think sebelum COVID ni, especially last year lah. Last year selalu dengar di sana sini intermittent fasting. It depends, okay. Sebab intermittent fasting ni ialah di mana you akan lebih kurang berpuasa, okay, untuk satu tempoh masa tertentu. Yang biasa saya dengar ialah mereka akan ambil lebih kurang dalam 16 jam untuk tidak ambil sebarang makanan yang berkalori, okay, and dalam masa 8 jam adalah tempoh untuk mereka makan. Okay, jadi biasanya kita akan galakkan untuk seseorang makan ikut yang disarankan tadi. Follow you punya meal time yang ada makan breakfast, ada makan lunch and dinner. Normal meal time lah Okay. Tapi let's say if you are planning to do intermittent fasting, okay, make sure you apply the concept of healthy eating into you punya intermittent fasting punya regimen lah. Jangan buat intermittent fasting tapi you tak ikut pun konsep healthy eating. Okay, maksudnya kat sini, okay, let's say you buat intermittent fasting tapi you hanya makan, you kata oh tak kisah, asalkan saya buat intermittent fasting, I can get weight loss. Okay, asalkan kalori dia cukup lah. Sebab dia punya konsep still come, untuk weight loss still come up to the punya calorie in and calorie out. So kalau katalah calorie in more, calorie out to less, you will increase in weight walaupun you buat intermittent fasting. Okay, jadi katalah kat sini, you kata tak kisah semua tu, asalkan saya punya calorie in to less, I will get weight loss result. Yes, betul. Tapi bagaimana quality diet you? Okay, kita tak nak kalau you orang kata apa, berdiet untuk turunkan berat badan hanya semata-mata for efek penurunan berat badan saja. Kita kena tengok secara keseluruhan, because kesihatan pun penting. Okay, kalau you ambil hanya fokus on calorie tapi tidak fokus on balance and also important nutrients, then in long term kita takkan tahu apa kesan dia kepada tubuh kita. Okay, so still go back to the healthy eating concept tu. Mesti ada
So kalau boleh kita ada semua jenis kumpulan makanan yang ada dalam piramid makanan tu. Jangan eliminate certain kumpulan. Oh okay, I don't want to eat these vegetables. It's okay as long as my calorie okay. Okay, I don't want to drink meals because doesn't matter as long as my calorie still rendah daripada biasa, I still can boleh turun berat badan. Tetapi impact kesan jangka masa panjang tu macam mana? You kurang ambil susu, mungkin you akan prone untuk masalah kerapuhan tulang. You kurang ambil vegetables, you kurang ambil serat, mungkin you akan ada masalah dari segi micronutrient deficiency, iron kurang ke kan, kurang vitamin C. So all of this akan ada impact untuk long term. Short term maybe yes you will get your aim lah untuk lose weight. Tapi please consider your long term effect juga. Okey. So soalan kedua, jika kita tak makan buah-buahan, boleh tak saya varietikan sayuran dengan makanan yang berwarna-warni? I mean dia maksudnya sayuran yang berwarna-warni sebab buah-buah pun susah nak dapat. Okey, ni untuk tempoh PKP lah. Okey, kalau boleh dapatkan buah, you try to get fruits, okay. Tapi kalau memang tak ada sumber buah-buahan ketika ini, okay, ataupun yang ada di tempat you memang tak ada buah langsung, so apa yang you boleh buat itulah tadi, you boleh pelbagaikan you punya pengambilan sayuran dengan pelbagai jenis warna. Okay, not only green sahaja. Okay, ambillah warna merah, sayur berwarna merah juga, sayur berwarna kuning, sayur berwarna orange, purple, apa lagi colour yang kita ada, putih kan. So bila pelbagai jenis warna, actually kita akan dapat pelbagai jenis different nutrient juga. Okay, so itu temporary solution kita panggil. Right, so it's not going to be yang kata apa on long term tu mungkin kurang sesuai sebab selalunya buah-buahan ni dia high in vitamin C. Okay, which is important for you as well, vitamin C. Okay, jadi kalau you nak ambil sayur-sayuran lain kerana buah tak ada, mungkin consider selain pada warna tadi kan, warna yang pelbagai, try to consider juga vegetables yang high in vitamin C, high in iron as well. Okay. So next question, bagus tak kalau amalkan air lemon selepas makan? Amalkan air lemon tanpa kalori, no problem. Okay, bukan tanpa kalori, tanpa gula. Okay, tak ada masalah. Okay, bagus ataupun tidak tu tidak bagus sebab actually air, I consider any type of beverages lah yang tak ada tambahan gula ni bagus untuk you punya hydration. Okay. Okay, bagus you. Sebab you need to have selain pada a well balanced diet, pemakanan yang bagus, hidrasi yang baik tu pun penting juga waktu kita dalam tempoh PKP ni. But preferably kalau you tak nak minum air kosong, air macam I think air lemon, I tak pasti lemon macam mana. Kat sini I tak anggap dia jus lah. Mungkin dia kerat lemon, just letak je kat dalam air tu kan. Macam orang buat infused water tu. So tak ada masalah. Ia ibarat macam minum air kosong juga. Tapi dia akan membuatkan you lebih rasa. Mungkin ada setengah orang minum air kosong, dia rasa dah bosan kan minum air kosong saja. So dia buat air lemon, dia letak, ada setengah orang dia akan letak another type of fruits juga. Tapi dia tak blend tau. Dia just letak kat dalam cawan, dalam botol, dia simpan dekat dalam fridge. That one we call infused water. So biasanya infused water ni kalori dia hampir tak ada kalori. Very low in calorie lah. So tak ada masalah kalau ia boleh membuatkan anda untuk minum air kosong dengan mudah, then just go for it. Tapi kalau dah kena tambah gula tu tak orang kata apa, limit the sugar lah kalau you need to add on sugar. Limit sugar kepada satu sudu kecil sajalah, satu kali minum tu. Sebab katalah untuk satu hari sugar intake, additional sugar intake, gula tambahan ni kita kena ambil lebih kurang dalam less than 10% of our total calorie lah per day. Ramai yang tanya soalan ni. Wow.
Okay, so siapa yang tanya soalan, kita akan pilih soalan yang bagus untuk kita bagi hadiah yang keempat. So siapa yang first time tengok live malam ni, tolong share kepada 10 group and tag kawan-kawan sebab kita nak share cara menjaga pemakanan semasa PKP. So kita kurus, jangan kurus seorang-seorang tau. So kita kena kurus beramai-ramai. So Kurus berjemaah. berjemaah. So Ira dia ada tanya, untuk yang sakit gastrik boleh ke buat intermittent fasting ni? Untuk sakit gastrik boleh buat intermittent fasting. You biasanya punya tahu orang yang gastrik ni dia tak boleh nak tahan dalam tempoh lama kan. So kalau you boleh kurus tanpa intermittent fasting, why would you risk yourself untuk buat intermittent fasting? Sebab selalu saya dengar komen orang tak tahan lah nak apa orang kata berlapar kan kalau dia ada gastrik. Okay, jadi it's simple. You boleh kurus dengan cara biasa, boleh kurus dengan cara makan 3 kali sehari ataupun 5 kali sehari tanpa perlu berlapar panjang. Kenapa you nak pilih jalan yang susah? Okay. For me, doing intermittent fasting tu orang kata apa, memberikan you orang kata risiko, then don't. Yang penting ialah you amalkan dengan cara yang kita galakkan macam biasa, pemakanan susu separuh, ambil makan utama 3 kali sehari, ambil snacking jika perlu, snacking sihat jika perlu pun you boleh kurus sebenarnya. Okay. Alright, so Intan tanya, kalau makan ulam-ulaman boleh kan? Boleh, of course. Lagi mudah. Boleh. Kalau susah nak pergi kedai kan, ulam-ulaman depan rumah tu je you petik. Sama je benefits, okay? Okay, so Ira ada soalan tanya, kalau kita ambil suplemen vitamin C 1000 mg, boleh ke kalau kita makan buah yang mengandungi vitamin C lagi, boleh jadi overdose ke tak? Untuk soalan ni saya jawabkan. Okay, sebenarnya kita punya badan hanya boleh absorb 40% of vitamin C sekali kita everyday. So contoh you makan banyak vitamin C pun, dia hanya akan absorb 40%, selebihnya dia akan excrete melalui kita punya kidney. So air kencing. So dia takkan you ambil banyak sangat pun tak ada gunanya. Cumanya sekiranya kita ada masalah, contohnya kita ada penyakit atau kita ada something yang menyebabkan inflammation, it is said that vitamin C ni akan diserap sebanyak 70%. So pada waktu tu sahaja, selepas tu it will be back to 40% lah. So actually kalau kita ambil suplemen vitamin C 1000 mg and then kita makan lagi buah-buahan yang tinggi vitamin C, it will be excreted, dia akan dikeluarkan pun. Okay, so kita tengok yang ramai yang tengah tanya soalan ni, berdebar-debar semua tanya soalan kan. Okay. Berebut tanya soalan. Okay, so kita ada soalan daripada Izati. Kalau hari-hari, tadi dia dah tanya, kalau hari-hari amalkan air lemon boleh ke? So tadi dah terjawab kot, boleh asalkan you tak masukkan gula it's actually okay je, tak ada masalah. Okay. So next question untuk turunkan berat badan dengan amalkan cara diet yang ekstrim, adakah baik untuk badan supaya dapat penurunan kg yang banyak? Okay, untuk turunkan berat badan dengan mengamalkan cara diet yang ekstrim, adakah baik? Okay, anything yang terlalu berlebihan actually tak selalunya akan memberikan kesan yang baik. Okay, when you do something macam terlalu, orang kata over sangat, okay, it's not good. Nama pun ekstrim kan? Okay, jadi dengan mengamalkan cara diet ekstrim, adakah baik? Bukan for me lah. I think jawapan dia memang tak apa benda yang ekstrim tu memang tak baik lah. Okay, satu, bila you turun ekstrim ni macam mana? Kita nak tahu juga ekstrim ni macam mana. Adakah pengambilan kalori tu terlalu rendah sangat? Okay, let's say dia ambil very low calorie diet, less than 1000 ke. Of course akan bagi kesan sampingan kepada seseorang tersebut. Dia mungkin akan rasa terlalu tak bermaya, lemah. Okay, lepas tu dia akan mengganggu keseimbangan kata apa, mood dia sendiri kan, akan jadi pemarah. Okay, so dia akan bagi side effect dekat situ. Lepas tu kalau
you all kena faham, kita ni nak naik berat pun ambil masa. Takkanlah kita nak turun berat tu, tiba-tiba petik jari, okey sebulan dah boleh turun 10 kilo, 20 kilo. Okay, nak bertambah berat tu pun makan masa. So, why don't we try to be patient? Okay, bersabar, okay, amalkan orang kata apa, saranan-saranan ataupun nasihat diet yang telah disarankan oleh individu yang bertauliah lah sebaiknya. Macam doktor, nutritionist, dietitian. Okay, try consult with this professional first lah before you want to go on diet. Sebab dari situ you akan ada, biasanya kita akan bagi you hala tuju macam mana you nak menurunkan berat badan secara selamat. Baru orang kata apa, ada di bawah pantauan lah. Itu yang penting supaya diet tu tidak orang kata memberikan you kesan sampingan yang buruk. Okay, so apa-apa yang ekstrim ataupun terlampau memang tak bagus. Okay, terima kasih kerana bertanyakan soalan. So I akan pilih pemenang daripada soalan lah. I akan pilih 2 pemenang. Sebab soalan memang banyak. Sebenarnya korang pendam soalan-soalan korang. Janganlah malu. We are sharing something yang memang sangat interesting. So tolong share kepada 10 group. Hashtag tak payah hashtag, korang tanya je soalan and tag kawan-kawan. So semua yang komen ni korang akan dapat ebook and I akan pilih 2 pemenang untuk dapatkan kita punya mystery gift. So ada 2 pemenang lagi lah. So kita tengok beberapa soalan yang kita sempat jawab dulu. Okay, so next question, Ira tanya berapa? Before that, I tengok a lot of people orang kata mentioning about lemon. Yelah, they are happy lah bila kata lemon ni boleh. But again, please remember, lemon is also a fruit. Okay, you can actually lemon mungkin nak makan macam tu saja susah kan? Tak semestinya you minum air lemon, you can perah juga lemon on your foods. Okay, perah lemon on your foods because lemon is also a source of vitamin C. Bila you perah on food, mungkin dia dapat juga membantu untuk meningkatkan penyerapan zat besi. So I don't want to give the idea that air lemon is the only drink yang paling bagus sahaja. Sebab I think PKP fasa pertama macam very famous air lemon dikatakan bagus untuk membantu mencegah orang kata apa jangkitan COVID, bantu untuk melawan penyakit COVID. Again, I takut ada yang tak sempat untuk ikuti kita punya early version of conversation. I ada mention bahawa tiada satu pun makanan ataupun jenis diet yang boleh orang cakap apa melawan jangkitan ataupun mencegah this virus at the moment. Okay, apa yang penting ialah healthy balanced diet, good hydration, okay, and take care of your portion. So kat sini semua sebut lemon, I pun jadi takut. It's not only lemon. You can drink plain water is also as good as air hirisan lemon lah. Kalau you but if you cannot take plain water, then just put your hirisan lemon or you can do infused water. Selain pada lemon, you boleh infuse with lime, limau nipis, limau kasturi, boleh masuk je kat dalam tu untuk membantu you minum air kosong tu dengan lebih banyak lagi dalam hari. Okay, so ada Intan tanya contoh diet yang bagus macam mana. So the jawapan tadi dah bagilah. Actually there's no single diet yang memang sangat bagus, but the best diet is a well balanced diet. Betul tak? Betul, well balanced diet, try to variety kan you punya food source, okay? Kalau sayur tu jangan tiap-tiap hari bayam aja kan? Try campur-campur, mix around and pelbagaikan colour. The keyword is balance, moderate and variety. Kita actually dah lari topik hari ni kan. Sepatutnya pemakanan semasa PKP ni dah macam for your whole life actually. But it's really good sebab sebenarnya bukan sahaja waktu PKP yang kita kena fokus untuk diet, tetapi memang all the time kita memang kena jaga kita punya pemakanan. A reminder to all of us and also to me myself. So next question, Izzati ada tanya, apa pemakanan yang sesuai untuk naikkan berat badan? Ada pula yang tanya. So okay, tolong jawab ya. Okay, untuk tambah berat badan lah. Okay, pertama ialah seseorang yang nak tambah berat badan tu, dia kena tahulah status berat badan dia dulu. Betul ke dia tu kekurangan berat badan? Adakah dia, ataupun kadang-kadang dia sebenarnya normal je kan? Berat badan normal tapi nampak macam
very very skinny. Okay, so I'm not sure why I macam tak dapat you punya connection. Okay, boleh dengar ke Nadia? Hello Nadia. Okay, so kalau orang untuk yang tambah berat badan, pertama dia kena kenal pasti. Okay, boleh dengar sebab tadi macam tiba-tiba connection tak ada. Hang sekejap. Okay, so sekarang okay? Aha. Okay, so pertama orang tu kena tahu dulu status berat badan dia. Dia kekurangan berat badan ke, dia normal ke, ataupun dia overweight ke. Kalau ni plan-plan nak tambah berat badan, rupanya status CP-CP lagi nak masuk overweight. So first identify you punya nutritional status first. Okay, so after you dah identify, let's say you memang kekurangan berat badan. Next stage yang you perlu buat ialah you evaluate you punya pengambilan diet sehari. You dapatkan dulu you punya total calorie intake, okay, per day yang sesuai untuk you punya berat badan. Katalah you dah tahu you kekurangan berat badan. Let's say you 50 kilo, you nak target 60 kilo. So untuk dapatkan 60 kilo tu, how much calorie you need to take every day? Okay, let's say katalah untuk naik kepada 60 kilo, you perlukan 2000 kalori sebagai contoh. Okay, itu you punya sasaran lah, kalori yang you nak ambil. Then you evaluate you punya pengambilan diet sehari tu. Adakah kalori yang you ambil tu, okay, sudah mencapai 2000 ke ataupun sebenarnya memang kurang. Kalau kurang, okay, you senaraikan, you buat meal planning jugalah. Tadi katalah, bila dah kita nilai, kita dah evaluate, rupanya selama ni makan 1500 je sehari ataupun 1800 je sehari kan. Okay, so you can add on you punya kalori dekat situ. Cara nak add on macam banyak cara. Okay, salah satunya ialah mungkin you boleh add on a little bit of fats in your food. Okay, satu sudu kecil minyak pun dah bagi you dalam 50 kalori. Okay, so kalau you tambah 3 kali sehari, you dah dapat lebih kurang 150 kalori dekat situ. Alright, itu apa kata kalau minyak. Selain itu, you boleh tambah add on meal sendiri. Mungkin selama ni you makan hanya 3 kali sehari. Okay, so you add on a healthy snack in between you punya main meal. Okay, apa-apa pun benda ni, you kena tengok lah, you nak tambah berat tu, berapa banyak. That's why yang ini mungkin kena ada further discussion lah with you punya nutritionist ataupun dietitian lah untuk hal ini. Okay, tapi basically yang paling senang nak tambah berat secara mudah, memang you tak perlu rasa macam nak makan banyak kali, is by adding extra fats in your meal. Tapi kena jaga-jagalah, not too much, because kita pun tak perlukan terlalu banyak sangat lemak dalam sehari, ikut recommendation yang digariskan lah oleh Kementerian Kesihatan. Is between 20 to 30% of fat in your diet only. Okay, so kita akan jawab soalan-soalan yang terakhir tu. Lepas tu kita akan pilih 2 pemenang. So sebab sekarang pun dah 10.37, so kita jawab next question daripada Zulia. Macam mana nak terus konsisten jaga diet dan terus bersenam? Sebab selalu dah cuba dan gagal. Sometimes rasa hilang semangat dan letih lah tengok jarum penimbang tak berganjak. Macam mana tu? Okay, I rasa masalah yang Zulia alami ni banyak orang alami. Okay, mungkin awal-awal semangat, tapi bila dah orang kata apa, dah semakin lama semakin kurang semangat. Apa yang I boleh sarankan kat sini is try to find a group of people with same objective. Supaya orang kata apa, proses penurunan berat badan tu you tak lalui seorang diri. Okay, sebab kalau you diet sendiri, you akan ada tendensi untuk mungkin tergelincir, mungkin untuk give up dan berhenti. Okay, satu cara yang you boleh buat ialah buat satu group ataupun find people yang same interest dengan you. Okay, kalau tak ada di dalam di tempat kerja ataupun tak ada di kalangan kaum keluarga sendiri, apa yang you boleh buat ialah cari grup-grup yang menurut grup turun yang membantu untuk turunkan berat badan secara berjemaah ni. Ada banyak, okay. I think macam Nadia pun sendiri pernah join kan sebelum ni kan. Yang
Kita ada macam sebelum ni I involve with Diet Fit. I ada buat join dalam few fasa jugalah dengan Diet Fit. So dia punya aura berkumpulan tu berbeza dengan you berseorangan. So you akan rasa lebih bermotivasi, you rasa lebih bersemangat. Okay, and lagi satu dapatkan guidance daripada mereka yang memang betul-betul bertaliah dalam bidang pengurusan berat badan. Okay, tapi kalau katalah dia duk jual produk lah, tiba-tiba you recommend you something tu, yang itu you kena tengok balik. Sebab mungkin itu dia bukan orang kata apa, Your best interest. yes, betul. Okay, so try dapatkan guidance. Kalau katalah you tak boleh nak join grouping, then look for health professional yang memang involved dalam weight loss management lah. Okay, actually untuk siapa yang untuk waktu PKP ni lah, actually there's satu group yang sangat bagus. Viking Warrior rasanya, Mancung punya, korang boleh cari dekat Facebook. So actually I join yang tu. So sebelum PKP dia ada 3 hingga 4 kali seminggu. Kita akan exercise dekat Astaka Setiawan lah. Tetapi untuk waktu PKP ni dia buat secara Zoom meeting tau. Online. Online. So korang akan tengok dia online and dia pun akan tengok you beramai-ramai online. So memang sangat best tetapi sangat-sangat penat. You memang akan terasa I tak pernah masuk benda macam tu. So memang best gila, cuma memang akan penat. You have to do lah, you boleh try yang tu. So boleh tengok Viking Warrior if I'm not mistaken. Okay, so Ira ada tanya tentang suplemen. Contoh dari Shakely boleh kita amalkan ke tak? Okay, I don't want to comment on brands about brand supplement lah. Sebab benda ni is quite a sensitive issue. But what I can say is untuk ambil suplemen ni kena sangat-sangat berjaga-jaga. Sebolehnya kita try untuk elak, tetapi kalau let's say kita ada a certain supplement yang kita nak tanya, you boleh ask the nearest doctor around sama ada okey ke tak dan perlu atau tidak. Okay, sebab banyak yang memang boleh rosakkan buah pinggang ya. So kalau buah pinggang kita dah rosak pada satu tahap dia tak boleh reverse. Okay, so Intan pula ada tanya, ada yang kata air kelapa pun salah satu boleh mencegah COVID, betul ke tak? So jawapan dia memang tidak. Tiada makanan yang boleh mencegah COVID. There's no one thing that is a miracle untuk mencegah COVID ni. So the main thing yang you kena buat is stay at home, jaga hygiene, cuci tangan, jarak social distancing ya, kalau pergi keluar. Okay, so I rasa tu dah habis soalan-soalan kita pada malam ni. Memang sangat best. I rasa memang teruja lah kita dapat share something yang sangat informatif macam ni. Okay, so saya pilih 2 pemenang untuk pada malam ini. Pemenang yang tanya soalan pertama ialah Frau Faiz. So siapa yang siapa yang dapat pemenang ni, korang tolong DM kita orang dekat Dermora. Kedua ialah Izzati Zati. So tahniah kepada pemenang-pemenang. Korang tolong DM Dermora untuk dapatkan mystery gift. Okay, since sekarang pun masa dah 10.42, kita dah bercakap selama sejam 15 minit. Lama juga kan? Tak sedar. Tapi memang sangat best. Actually tak terasa sebab benda ni sangat best and insyaAllah kita akan buat a series of live sessions lagi selepas ni. Buat masa ini, I would like to thank you very much Puan Siti Huda untuk join kita dekat Dermora. So siapa yang tengok pada hari ini akan dapat e-book secara percuma. Okay, so ada apa-apa pesanan daripada Huda? Okay, so last, make sure you stay at home, alright? Plan your meal ahead, plan your groceries ahead so that you can make a well-balanced meal, okay? And then also jangan lupa lah tadi tu plan waktu makan you and mesti include variety of foods, okay? Especially vegetables and fruits. Eat it every day, not eat it only like twice a week saja. Okay, alright. Okay, so jaga makan, jaga you punya timing makan, and then jaga portion. InsyaAllah all will be fine. Okay, stay at home, jaga hygiene juga. Okay, thank you so much.